Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Ya Arhamar Rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 4? Saya doakan semoga semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah hari ini kita akan terus ke muka surat 49, pelajaran Asma'ul Husna, tajuk yang ke-36. Hari ini kita akan belajar tentang Asma'ul Husna, tajuk Al-Ali. 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 Apa maksud Al-Ali? Al-Ali artinya tinggi, yang maha tinggi. Bila Allah itu bersifat Al-Ali, artinya dia tidak pernah rendah. Sikap kita manusia kadang-kadang memandang rendah kepada orang yang kurang daripada kita. Aku lagi hebat dari dia. Aku lagi pandai daripada dia. Aku lagi kaya daripada dia. Dia tuh lagi rendah daripada aku. Kedudukan aku, pangkat aku, darjat aku, kebesaran aku lagi tinggi daripada dia. Dia itu rendah saja. Itu sifat manusia. Ketahuilah olehmu bahawasanya kalau kamu rasa kamu tinggi, ingat dan ingat dan ingat dan ingat dan ingat dan ingat bahawasanya sesungguhnya Allah Maha Tinggi. Allah Al-Ali. Allah Maha Tinggi. Allah Al-Ali. Allah Maha Tinggi. Allah Al-Ali. Allah Maha Tinggi. Allah tidak pernah rendah. Yang rendah itu kita, yang rendah itu manusia. Sesama kita pun tidak boleh ada aku lagi tinggi daripada kau. Kau lebih rendah daripada aku lebih hebat daripada kau, kamu semua ni orang bawahanku saja. Tidak boleh ada perasaan itu. Ingatlah bahawa sesungguhnya kalau kita rasa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kita, ingatlah bahawasanya kalau kita merasakan ada sesuatu yang lebih hebat daripada kita, ingat. Allah lebih tinggi daripada
segala sesuatu yang kamu rasakan, dialah yang tinggi. Ingat, kita semua rendah. Ingat, kita semua bawah. Ingat, Allah lebih mulia, Allah maha tinggi, dan tidak ada yang lebih hebat atau lebih tinggi daripada Allah. Betul kah Ustazah cakap ni? Macam tipu je. Tu orang tu hebat, tu orang tu kaya tu, aku tahu duit dia banyak, emasnya banyak Ustazah. Aku tahu tu Ustazah. Ingat, Allah lebih tinggi kekayaannya daripada manusia. Okey, malahan bahkan kekayaan Allah dan kekayaan kita, ketinggian Allah tidak dapat dierti samakan langsung dengan manusia. Jauh beza, terlalu berbeza sehingga ke tahap yang tidak boleh dibandingkan langsung. Kalau ikut ketinggian lah, tinggi yang berapa sentimeter tu kan boleh bandingkan. Yang satu ini tinggi dari yang satu itu rendah dari yang satu, kan dapat dibandingkan kan. Tapi kalau dengan Allah, tidak boleh dibandingkan langsung. Okey? Allah bukannya untuk dibanding-bandingkan dengan kita. Allah satu-satunya dan tidak terbanding. Maha tinggi, maksudnya yang tertinggi, yang teragung, yang termulia. Dan kemuliaan dan ketinggian Allah ini tidak dapatlah dibandingkan dengan, oh, manusia tinggi dia begini, kalau Allah tinggi dia begini. Tidak. Kalau manusia tinggi dia begini, Allah tinggi dia begini. Tidak. Bukan itu cara perbandingan. Malahan tidak ada cara langsung untuk dibandingkan. Allah satu-satunya yang tinggi dan kita betul-betul rendah dan tidak masuk dalam perbandingan. Tiada perbandingan. Okey? Kalau di dalam kelas, kalau saya berdiri, yang satu tu lagi tinggi dari saya. Nampak kan perbandingan? Satu orang tinggi, satu orang rendah sedikit. Ada kawan kita yang lagi rendah, lagi tinggi ketinggiannya. Tapi kalau Allah ini tinggi yang bukan untuk dibandingkan. Yang kita tinggi sedikit kekayaan kita, yang Allah tinggi banyak kekayaannya. Bukan. Ya, ingat. Okey, apa jua sifat Allah bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk ditanam dalam jiwa kita bahawasanya Allah lah yang paling apa? Tengoklah namanya, tengoklah Asmaul Husnanya apa. Ya? Betulkah Ustazah cakap? Ustazah tidak tipu kah? Ustazah tidak tipu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dialah yang tertinggi keadaannya. Tertinggi. Maksud tertinggi bukannya tertinggi ketinggian Allah. Allah tidak ada jasad. Okey? Allah tidak ada jasad. Allah yang maha tinggi bukannya tinggi Allah tu 2 kaki 200 cm, kalau kita 150, bukan. Tinggi Allah ni luas. Okey? Maha tinggi kekayaannya, maha tinggi kemuliaannya, maha tinggi kehebatannya, yang segala-galanya ada pada Allah. Okey, dan tidak ada pada manusia. Okey? Al-Azim, lagi maha besar kekuasaannya. Okey? Sifat Allah yang seterusnya 37, Al-Kabir. Apa erti Al-Kabir? Al-Kabir ertinya besar. Allah maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, begitu. Allah
Al-Kabir artinya yang maha besar. Ustazah, besar Allah tu macam mana? Beginikah? 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 Besar bumi kah? Besar manakah? Besar inikah? Besar inikah? Besar inikah? Besar inikah? Salah. Bukan itu maksud besar. Allah tidak berjasad. Allah tidak berjasad. Allah tidak berjasad. Berjasad, jasad. Apa itu? Tidak faham, Ustazah. Kamu nampak mamakmu? Nampak? Mamakmu besar ke kecil? Mamakku yang satu ni jawab mamaknya begini, yang satu jawab mamaknya begini, yang satu tidak mau jawab. Kenapa? Dia takut mamaknya marah, dia cakap mamaknya besar. Okey, tidak apa. Tidak apalah, yang penting kamu nampak mamak kamu. Itu namanya berjasad. Okey? Sedangkan Allah ini tidak berjasad. Kita tidak dapat nampak Allah. Jadi macam mana kita cakap Allah itu besar? Ya, inilah bukan besar yang dimaksudkan. Allah bukannya besar secara dapat dilihat. Nampak? Besar Allah tu bukannya dapat dilihat dengan mata. Allah Maha Besar ni sama macam Allah Maha Agung tadi tu. Allah tidak dapat dilihat, tapi kita mesti tahu bahawasanya Allah Maha Besar. Besar segala-galanya, bukan besar yang dapat dilihat. Besar yang tidak dapat dilihat ni macam mana? Dengan melihat kepada ciptaan Allah, dengan melihat kepada kejadian yang Allah ciptakan, dengan melihat kepada kejadian alam, membuktikan bahawasanya Allah Maha Besar. Besar di sini bukan saiz. Besar ini satu tanda penghormatan, kemuliaan untuk menunjukkan betapa kita yang paling hebat, untuk menunjukkan betapa orang yang paling hebat, paling besar, paling best, the best in the world adalah sebenarnya yang paling kecil, yang paling hina, yang lebih kecil dari semut apabila hendak dilihat kekuasaan Allah. Apa saya cakap ni? Maksudnya, sehebat-hebat manusia adalah sekecil-kecil yang macam semut kecil je. Kalau dihimpunkan di padang mahsyar nanti, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, kita tiada daya dan upaya. Kita hanya manusia biasa. Walaupun kamu lihat dia adalah orang paling hebat, paling the best in the world, tapi hakikatnya dialah yang paling sekecil-kecil orang, serendah-rendah orang, sehina-hina orang, sebiasa-biasa orang. Allah itu Maha Al-Kabir. Allah Maha segala-galanya. Okey. Panjangnya ayat. Tak apa, Ustazah bacakan je ya. Innahum kanu idza qila lahum. Sebenarnya mereka dulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah yastakbirun. Tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Allah lah segala-galanya. Tapi apa yang berlaku? Yastakbirun. Mereka bersikap takabur mengingkarinya. Dicakap dengan mereka, Allah itulah segala-galanya. Allah sebenar-benarnya. Allah lah yang paling the best, yang terbaik. Yastakbirun. Apa yang berlaku? Mereka tidak mau mengaku. Mana ada Allah yang paling hebat. Kamu tengok, aku lagi hebat bah. Banyak duitku ini. Kamu tiada kan? Nah, kalau Allah hebat, mana duit Allah? Mana duit Allah? Kasih tunjuk aku. Kalau betul Allah hebat, kasih tunjuklah. Aku mau tengok juga. Aku mau tahu. Wah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka tiada Tuhan selain Allah,
Allah lah yang sebenar-benarnya Allah. Allah lah yang selayaknya disembah. Yastakbirun. Mereka tidak mengaku. Mereka menyombong. Mereka tidak mengaku Allah tu yang paling kaya, Allah tu yang paling hebat, Allah tu yang paling bijaksana. Malahan mereka mengatakan sebenarnya aku yang paling kaya, bukan Allah. Jadi orang-orang begini yastakbirun. Orang-orang ini telah sombong dengan Allah. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Apa lagi diorang cakap? Nakkanlah kami mau tinggalkan Tuhan yang kami sembah kerana mendengar ajakan seorang penyair gila. Diorang cakap begini, kan sebelum-sebelum ni kan orang-orang hebat ni, orang-orang kaya ni, diorang ada sembahan diorang yang sebelum ni. Jadi diorang tak mau tinggalkan. Kami nak mau tinggalkan lah yang kami sudah sembah sebelum ni. Kami tak mau. Diorang panggil Nabi Muhammad ni penyair yang gila. Takkanlah kami mau dengar cakap dia semata-mata. Tak maulah. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Ya Allah, Nabi Muhammad bukan penyair dan bukan pula seorang yang gila. Bahkan ia telah membawa kebenaran, yaitu tauhid. Yang kamu sedang belajar sekarang ini adalah tauhid dan mengesahkan kebenaran tauhid yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Yunus, Zakaria. Contoh balik je. Yunus. Okey, yang penting sebelum Nabi Muhammad ada 24 rasul, semuanya membawa kebenaran. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, Rasulullah hanya mengesahkan kebenaran orang-orang ataupun nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang terdahulu. Bukannya Nabi membawa ajaran baru. Okey? Yang seterusnya kita akan belajar tentang Al-Hafiz. 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 Apa arti Al-Hafiz? Al-Hafiz artinya yang memelihara, yang memelihara, yang memelihara, yang memelihara. Pelihara apa? Banyak yang Allah pelihara. Tidak dapat kita mau nyatakan satu persatu. Pelihara ni bukan pelihara macam kita pelihara haiwan ternakan. Bukan, pelihara ni bukan macam pelihara kita pelihara kucing di rumah, bukan. Bukannya pelihara Allah ni begini. Allah memelihara kita daripada perkara-perkara yang sewajarnya kita jauhi. Contohnya, macam mana Allah pelihara kita ya? Geng, mari kita makan babi. Marilah makan babi, sedap. Marilah makan babi, marilah. Marilah makan babi, sedap itu. Marilah. Sedap kau, sini kau. Sinilah kau, mari kita makan babi. Bagaimana Allah bersifat Al-Hafiz? Allah memelihara iman kita. Allah menjaga kita. Allah melindungi kita. Bukan daripada COVID tu, tapi
daripada memakan benda yang kita tahu haram. Allah jaga kita. Kita tahu kita tidak boleh makan kerak-kerak. Kita tahu kita mesti menjauhi kerak-kerak. Kita tahu. Bagaimana Allah menjaga kita? Allah menjaga kita daripada memakan makanan yang tidak sepatutnya kita makan. Okey. Kamu suka makan ayam? Ayam sedap? Ayam sedap. Begini. Bila tadi dibawa kamu makan kerak-kerak, kamu tidak mau. Allah jaga kamu. Allah lindung kamu daripada memakan kerak-kerak. Kamu suka makan ayam? Suka makan ayam? Suka? Sebagai umat Islam, kita mesti memakan ayam yang disembelih. Sebagai orang Islam, kita mesti memakan ayam yang disembelih. Bagaimana Al-Hafiz Allah? Kamu tahukah ada ayam yang pernah tidak disembelih? Kalau kita orang Islam, untuk menyembelih haiwan, mesti di sini. Memutuskan dua urat di sini. Memutuskan dua urat di sini. Ayam sebelum dimakan mesti disembelih di sini. Lambatlah Ustazah. Mau kenduri ni. Takkanlah ada 1000 ayam 1000 mau disembelih. Lambatlah kami makan. Lambatlah kami masak. Macam mana kita buat? Ambil semua ayam. Tak payah sembelih. Baling dia dalam air yang mendidih. Lepas tu ayam tu semua mati, semua lembut. Tak payah sembelih Ustazah. Susah-susah lagi mau cuci darah dia. Bagus lagi kita rebus semua satu kali ayam tu. Biar dia tapi di bawah ada api. Di atas bawah ada api. Di atas sambil dia mati dia dibunuh. Air di bawah menggelegak. Ayam di atas masih hidup. Tak payah sembelih Ustazah. Tiada lagi darah berhambur. Senang lagi mau cabut bulunya, bulu ayam tu lepas dia siap mati. Bagaimana Allah menjaga kita daripada memakan perkara yang tidak disembelih. Tadi dibawa kamu makan kerang-kerang, kamu tidak mau. Tapi dibawa kamu makan ayam, kamu mau. Macam mana kalau ayam itu sebenarnya tidak disembelih? Tetapi ayam itu sebenarnya dimatikan dengan cara yang pelbagai cara. Bagaimana? Allah bersifat Al-Hafiz. Allah menjaga kita daripada memakan ayam yang tidak disembelih. Ayam boleh makan? Boleh. Ayam boleh makan? Boleh. Ayam apa yang tidak boleh dimakan? Yang tidak disembelih. Bagaimana Allah Al-Hafiz? Bagaimana Allah memelihara kita daripada memakan ayam yang tidak disembelih? Itulah sifat Allah. Itulah kemuliaan Allah. Itulah kekuasaan Allah yang tidak ada pada diri kita. Kalau kita sudah nampak ayam, semua ayamlah. Tapi kalau Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha segala-galanya, apabila contohnya kita disajikan dengan ayam yang tidak disembelih,
Mungkin sahaja Allah Al-Hafiz dengan cara membasikan, membangaskan makanan tu. Contoh, jadi kita dapat makan ke ayam yang sudah basi? Tidak dapat. Aku mau makan. Sedap tu ayam. Tapi kalau ayam itu tidak disembelih dengan cara yang betul, untuk membuktikan Allah Al-Hafiz, Allah memelihara kita daripada memakan makanan yang tidak disembelih, Allah Maha Berkuasa. Allah boleh buat apa saja tanpa kita sedar, tanpa kita tahu, tanpa kita lihat. Allah Maha Berkuasa. Buktinya, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Surah Hud ayat 57, artinya sesungguhnya Tuhanku memelihara tiap-tiap sesuatu. Okay, kelas. Bye. Assalamualaikum.